بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. آمين. ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Dan majlis ini syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Izinnya dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan rahmati dan juga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Para muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dalam kitab Hidayatus Salikin fi Sulukil Mustaqim Muttaqin ini, yaitu kita membicarakan, yaitu pada menyatakan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, tersambung pula perkara yang berkaitan dengan kerasulan. Baik, kita sambung. Dan sifat-sifat yang wajib itu. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa nafa'na bi'ulumihi wa karamihi fi darin. Dan sifat-sifat yang wajib pada hak segala rasul itu tiga perkara. Baik. Para rasul alaihi wassalatu wassalam, ia adalah salah satu daripada perkara yang mesti kita fahami yang berkaitan dengan perkara akidah. Kalau kita sebut dalam syahadah, dalam syahadatain kita disebut dua perkara. Pertamanya mengisbatkan Allah, dan yang keduanya mengisbatkan kerasulan. Sebab itu dalam syahadah kita disebut asyhadu an la ilaha illallah, iaitu mengisbatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketiadaan syirik, dengan tiada sekutu bagi Allah, dan dengan ketiadaan sama taraf segala apa jua yang nak kita letakkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni menafikan segala-galanya dan mengisbatkan Allah sebagai Tuhan. Dengan sebab itu, di dalam ilmu tauhid juga memperbahaskan perkara yang berkaitan dengan ketuhanan. Dan kita telah membicarakan sedikit perkara yang berkaitan dengan ketuhanan, iaitulah perkara yang berkaitan dengan sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, dan sifat harus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, di dalam syahadah kita mengisbatkan tentang kerasulan.
Iaitu yang kita sebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, iaitu kita mengisbatkan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah, sebagai utusan yang mana diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada kerasulan ini menjadi suatu perkara yang wajib, menjadi suatu perkara akidah yang tidak boleh dipisahkan bagi mereka yang mengaku beriman kepada Allah. Mesti dia mengisbatkan Rasul, iaitulah utusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam syahadah kita mengisbatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Nabi Muhammad. Adapun perbahasan di dalam ilmu tauhid secara umum, iaitu membicarakan tentang perkara yang berkaitan dengan kerasulan, yang bukan hanya sekadar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi sebelum daripada itu juga, iaitu nabi-nabi sebelumnya. Bermula daripada Nabi Allah Adam alaihi salam sehinggalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani di dalam ilmu tauhid dibahaskan tentang kerasulan semua para nabi dan para rasul. Dia menjadi ketauhidan yang menjadi perkara akidah, yang menjadi perkara asas, yang tidak boleh daripada kita menolaknya ataupun menafikan satu-satu rasul yang telah diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh dia hanya sekadar beriman pada Nabi Muhammad, nabi-nabi lain dia tak percaya, tak boleh. La nufarriqu baina ahadin min rusuli, kata Allah. Kita tak boleh, Allah Ta'ala kata la nufarriqu baina ahadin. Tidak boleh kita memisahkan, tidak boleh kita membezakan, tidak boleh kita menceraikan tentang akidah kepercayaan kita terhadap Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Bila kita sebut Nabi Ibrahim, maka kita kena mengimani tentang kerasulan Nabi Ibrahim. Bila sebut Nabi Isa, maka kita mesti beriman terhadap kerasulan Nabi Allah Isa alaihi salam. Kalau disebut Nabi Nuh, maka wajib kepada kita mengimani tentang kerasulan Nabi Allah Nuh alaihi salam. Menafi salah satu daripada rasul-rasul ini bermakna dia telah menafikan akan utusan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nabi itu bukan nabi kita, walaupun nabi itu bukan nabi umat Islam ataupun umat manusia akhir zaman, seperti Nabi Musa, seperti Nabi Harun yang diutuskan oleh Allah kepada Bani Yahudi, kaum Yahudi. Kita kena beriman juga kepada nabi-nabi ini. Mesti kita percaya pada nabi-nabi ini. Percaya dan mengimani nabi-nabi ini bermakna mengiktiraf utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik, para muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila disebut dengan rasul, bila disebut dengan rasul, dia ada perkara yang kita kena fahami, yang mesti kita fahami, perkara yang berkaitan dengan syarat-syarat seorang nabi dan seorang rasul. Yang ni kita kena faham. Belum kita nak bicara tentang sifat-sifat wajib dia, kita kena kenal dulu siapa nabi dan siapa rasul. Syekh Syekh Abdul Rahman Haban Nakab mengatakan bahawa kenabian dan kerasulan itu adalah pemilihan dan anugerah daripada Allah.
Dia sebut dua perkara yang mesti kita faham. Pertama, iaitulah kerasulan dan kenabian adalah pemilihan dan anugerah Allah. Maknanya Rasul Nabi ni bukan manusia mesyuarat meeting kita lantik siapa dia nak jadi Rasul, siapa dia nak jadi Nabi. Kita buat mesyuarat, kita buat meeting, kita bagi keputusan siapa dia nak jadi Rasul. Yang tu meeting nak lantik JKK bolehlah, meeting nak lantik pengurusi surau masjid bolehlah, yang tu bolehlah dalam hidup manusia di sini dunia macam ni bolehlah. Tapi nak jadi Nabi, nak jadi Rasul ni urusan Allah. Tak ada siapa yang boleh masuk campur. Ni urusan Allah. Maka dengan sebab dia urusan Allah, maka Nabi dan Rasul ialah anugerah dan pemilihan, lantikan yang Allah Ta'ala beri, yang Allah Ta'ala lantik kepada manusia yang telah dipilih oleh Allah. Yang kedua iaitulah kerasulan. Kena faham, kerasulan berbeza dengan kenabian. Rasul ta'rifan dia macam ni, Nabi ta'rifan dia macam ni. Nabi ta'rifan macam lain, Rasul ta'rifan dia macam lain. Tapi bila disebut Rasul maka dia memang Nabi. Tapi bila disebut Nabi belum tentu dia tu Rasul. Rasul-Rasul alaihi salatu wassalam. Tapi bila sebut Nabi maka sudah tentu dia adalah bila sebut Rasul maka sudah tentu dia adalah seorang Nabi, ya, yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebut Nabi-Nabi ini ada syaratnya. Pertamanya iaitulah dia mestilah daripada bangsa manusia. Nabi-Nabi, Rasul-Rasul mesti bangsa manusia. Tak kiralah dia bangsa apa sekalipun. Daripada bangsa kaum ni tak ada masalah. Sebab ada bangsa daripada bangsa Arab, ada daripada Yahudi. Daripada bangsa tak ada masalah. Tapi bangsa manusia yang tu bukanlah daripada jin ataupun daripada malaikat. Sebab orang-orang Mekah, mereka bila mana Nabi dakwah pada mereka, mereka kata apa kepada Nabi? Mereka kata takkanlah Tuhan kamu lantik kamu jadi Rasul, jadi Nabi yang manusia macam kami juga. Mereka nak malaikat. Mereka nak malaikat yang jadi Nabi. Kalau malaikat kami naklah beriman, ni hang manusia yang macam kami. Yang ini duduk dalam sifat yang kita akan bicara nanti. Orang Mekah tak mau beriman pada Nabi. Di peringkat awal mereka menolak Nabi kerana mereka kata Nabi ni manusia macam dia juga. Ya juga. Kalau malaikat tu tak jadi orang tu. Kalau jadi malaikat, malaikat Allah Ta'ala hantar malaikat tu pula malaikat Israel, pakat tak ada nak beriman. Kalau dia hantar malaikat Zabaniyah, tu dia lagi tak ada nak beriman. Tengok mati tu pun. Betul tak? Malaikat ni kalau tengok jasad dia gerun. Manusia tak mampu nak tengok tu. Sebab Nabi tengok Nabi ni tengok Jibril 5 kali dia dengan jasad dia yang betul. Lain daripada tu, Jibril datang dengan Nabi ni kerap mai jumpa Nabi, tapi Jibril datang dalam keadaan menyerupai seorang lelaki. Tak mai dengan jasad dia yang betul. Nabi tengok jasad Jibril hak betul ni berapa tempat saja dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, dalam peristiwa balik daripada Gua Hira, berapa tempat saja Nabi tengok. Jadi kena daripada bangsa manusia lah. Bila sama-sama manusia dia mudah faham, bahasa pun faham, hati manusia ni sama-sama faham, maka lari pada manusia.
Dan dia pula adalah daripada bangsa laki-laki. Mesti yang nak lantik, yang nak jadi Rasul, yang Allah Ta'ala pilih, ialah daripada bangsa laki-laki, bukan perempuan. Kalau ada perempuan yang mengaku Nabi, perempuan yang mengaku Rasul, maka tertolak. Tidak ada Nabi dan tidak ada Rasul daripada bangsa laki-laki. Yang ketiganya, iaitulah mereka ini adalah laki-laki yang merdeka. Laki-laki yang merdeka, maknanya bukan hamba. Bukan hamba, tetapi daripada bangsa atau golongan yang merdeka. Kemudiannya mereka ni sejahtera. Yang keempat, sejahtera mereka itu daripada tabiat dan perangai yang kotor ataupun jijik. Maknanya para nabi, para rasul ni akhlak mereka ni mulia. Tengok Nabi SAW, orang yang iktiraf kehebatan akhlak Nabi ni sampai Nabi wafat. Abu Jahal, Abu Lahab yang tak suka kat Nabi itu pun iktiraf kehebatan akhlak Nabi SAW. Walaupun mereka bermusuh dengan Nabi, tak suka dengan Nabi, meluat dengan Nabi, tapi bila kata akhlak Nabi ni bagus dah, mereka kata bagus. Mereka akan kata akhlak Nabi ni sebagai Al-Amin, sampai digelar Nabi SAW sebagai Al-Amin. Tak ada lagi orang yang mendapat gelaran macam tu di Mekah melainkan Nabi SAW. Sampai kadang-kadang orang tak panggil Muhammad, orang panggil Al-Amin. Dia sebut Al-Amin tu tahu dah siapa? Iaitulah seorang pemuda yang bernama Muhammad. Maknanya hebat akhlak Nabi SAW. Dan kita pernah bicara dan pernah kita dengar kisah Kaabah runtuh. Bila mana perang, hampir perang kabilah Arab di Mekah nak letak Hajarul Aswad di tempat dia, maka mereka tak pilih orang lain, mereka pilih Nabi SAW untuk menjadi hakim di antara mereka. Sampai jantiklah Nabi SAW. Pasal apa? Nak lantik orang ni tak percaya, nak lantik orang tu tak percaya. Sampai dalam negeri tu orang sampai tak ada percaya sama-sama mereka. Mereka bila sebut Nabi Muhammad, maka mereka percaya. Kebetulan mereka buat syarat, siapa masuk dalam Mekah ni, siapa masuk dalam Masjidil Haram dulu, tengok siapa yang masuk dulu, dialah jadi tu hakim. Maka tengok orang pertama masuk Nabi Muhammad, maka lagilah menguatkan sangkaan dan juga pegangan mereka, sokongan mereka kepada Nabi untuk menjadi hakim di antara mereka. Akhirnya keputusan Nabi buat tak jadi berperang, tak jadi berkelahi di antara kabilah-kabilah Arab di dalam peristiwa meletak Hajarul Aswad. Ini nak habaq kata akhlak Nabi-Nabi ini mulianya mereka. Sejak daripada kecil lagi mereka telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudiannya pula para nabi dan para rasul ini diwahyukan kepada mereka. Mereka ini diberikan wahyu. Diberikan wahyu. Adapun nabi tidak disyariatkan kepada kaum. Cukuplah dia beramal pada diri ini. Ini beza. Yang membezakan Nabi dan Rasul itu saja. Kalau mereka dapat wahyu, cukup mereka beramal pada diri mereka. Dan juga mungkin kalau dia nak boleh sampai kepada orang yang dekat, anak isteri, orang yang dekat di kalangan yang dekat dengan Nabi-Nabi yang dilantik. Adapun Rasul disyariatkan untuk ia beramal dan juga disuruh menyampaikan kepada manusia. Bila dia disyariat datang pada dia, kemudian dia kena sampaikan kepada umat dia, maka mereka ini lah yang dinamakan Rasul. Adapun Nabi-Nabi cukup dia beramal pada dia.
ataupun anak isteri dan sebagai orang terdekat dengan dia. Adapun Rasul, dia kena menyampaikan kepada manusia. Sebab itulah Nabi Adam menyampaikan syariat pada anak-anak dia, pada anak cucu dia. Dia umur panjang dah 1000 lebih. Nabi Adam umur dia 1000 lebih, maka bukan sampai ke anak cucu dia saja, sampai ke cicit dia dan sebagainya. Maka dia menyampaikan risalah. Begitu juga Nabi Nuh menyampaikan pada kaum dia. Nabi Ibrahim menyampaikan kaum dia. Nabi Musa, Nabi Harun dan sebagainya, sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih besar lagi. Kalau Nabi Muhammad lebih besar kepada seluruh manusia. Tak kira kaum, kepada risalah dan syariat Nabi Muhammad tidak ada sempadan. Tak ada sempadan negeri, tidak ada sempadan bahasa, tidak ada sempadan kulit, tidak ada sempadan bangsa. Semua syariat, semuanya mesti disampaikan kepada manusia. Sebab itulah kalau kita tengok orang yang beriman pada Nabi bukan orang Arab saja. Kita boleh sangka, kalau kita baca sejarah fiksi, maka kita akan dapati orang yang menyatakan, sebab ada orang kata agama Muhammad ini agama bangsa Arab. Agama bangsa Arab, maka perlu apa kita ikut Nabi Muhammad? Karena Nabi ini menyampaikan agama ini bersesuaian dengan bangsa Arab. Maka kita tolak pandangan yang macam ini. Pandangan macam ini. Kenapa? Kerana Nabi ini menyampaikan kepada sekalian manusia. Dan kalau kita tengok sahabat Nabi sendiri bukan hanya orang Arab, bukan orang Arab. Bahkan kalau kita tengok orang sahabat-sahabat Nabi yang beriman, antaranya selain daripada bangsa Arab, orang Rum. Antara sahabat Nabi Rum, Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ini bukan orang Arab, dia bukan orang Arab Mekah, tapi pasal dia berhijrah daripada Rum mai ke Mekah. Dia duduk lama di Mekah sampai dia jadi jutawan, sampai dia jadi kaya. Kemudian bila dia dengar ada Nabi dan Rasul yang baru datang, yang diutuskan oleh Allah, maka dia beriman. Ini Suhaib Ar-Rumi, dia beriman kepada Allah dan Rasul, padahal dia bukan orang Arab. Dan Nabi terima kemasukan dia di dalam Islam. Maknanya, kalaulah kita katakan bahawa Islam ini hanya pada bangsa Arab, maka mengapa perlu Nabi terima penyaksian Suhaib Ar-Rumi? Kerana Suhaib Ar-Rumi bukan orang Arab, bukan orang Arab. Salman Al-Farisi di zaman Mekah, di zaman Madinah. Salman Al-Farisi masuk Islam di zaman Madinah, bukan di zaman Mekah, di zaman Madinah. Dia juga bukan orang Arab, dia orang Parsi, Iran. Orang Parsi itu, Iran itu bukan orang Arab. Kalau kita pergi jumpa mereka, kita sembang mereka bukan cakap Arab, bukan cakap Parsi, cakap bahasa mereka. Kita menikmal dengan ini. Mereka bukan dunia Arab. Kalau kita tengok dalam Liga Arab ni kan, macam orang kata pertubuhan dunia ni kan, OIC lah, Liga Arab. Liga Arab tak ada Iran, sebab Iran bukan orang Arab, cuma dia penduduk dekat dengan dunia Arab. Maka Salman Al-Farisi beriman kepada Nabi SAW. Kalau kita katakan Nabi ini hanya bangsa Arab, mengapa perlu Nabi menerima penyaksian Salman Al-Farisi? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah bukan orang Arab, dia orang Afrika. Dia orang Afrika yang datang daripada Ethiopia, Habsyah. Mai berhijrah kena juga pasal dia Afrika ni bila datang pada Habsyah ni hamba lah. Bila mai daripada Afrika ni hamba lah. Zaman tersebut. Maka dia bukan juga orang. Dan begitulah juga daripada bangsa Yahudi yang beriman.
seperti Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni Yahudi, dan dia ni kepala alim daripada bangsa Yahudi di Madinah. Orang-orang Yahudi Madinah ni kalau nak rujuk pakar alim ni, pergi jumpa dia lah. Apa nama? Abdullah bin Salam. Tapi bila dia ni duk tengok Nabi, duk dengar Quran, akhirnya dia terpikat dan masuk Islam. Kalaulah Nabi ni daya orang Arab, kenapa Nabi terima bangsa Yahudi memeluk Islam? Maknanya di sana menunjukkan bahawa kerasulan ini menyampaikan juga kepada manusia, apatah lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya kepada bangsa Arab, tetapi kepada sekalian manusia. Ini yang kita kena faham. Kerana ada orang ada bawa dakwah Melayu ni. La ni semakin hari semakin duk teruk pada otak la ni lah ni. Kan? Bila tak mengaji tauhid, rosak tentang ketuhanan. Bila tak mengaji akidah, rosak tentang kenabian dan kerasulan dan sebagainya. Bila tak mengaji, dia jadi macam tu. Bila tak mengaji haru biru, kita duk mengaji dia. Orang kata mengaji apa ni, sifat-sifat Allah Ta'ala berdoa ni. Tak mengajilah. Sebab tak mengajilah orang berani angkat spanduk we all Allah children. Betul? Kalau sebab tak mengajilah sanggup angkat spanduk macam ni. Kami semua anak-anak Tuhan. Hak angkat tu orang Islam. Hak angkat tu orang Islam pasal tak mengaji. Sanggup bawa we all Allah children. Kami ni anak Tuhan. Hang ngaku anak-anak Tuhan ni orang yang Nasara ya. Orang Nasara dia yang mengaku Allah Ta'ala ni ada anak. Allah Ta'ala ni ambil anak, Allah Ta'ala ni ambil apa nama, ambil isteri dan sebagainya. Inna Allah dzalithun thalatha. Mereka mendakwa Allah Ta'ala ni 3. Dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Ali Imran, pasal tak mengajilah dia jadi macam ni. Bila orang petua kata hampa ni sesat, maka ada orang yang tak setuju. Tak setuju pula dah. Tak setuju tu pun pasal tak mengaji. Yang ni lah perkara yang kita kena ambil faham. Perkara ni tak boleh kita nak campur aduk urusan-urusan tentang perkara-perkara dunia dan sebagainya. Ni urusan agama. Ini urusan agama. Bila sebut urusan agama, kena faham kita tak boleh masuk campur tentang urusan yang lain. Ini urusan agama. Urusan agama tak boleh duk fikir hak yang tu, hak yang ni nak ambil kesempatan dah. Yang ni urusan agama. Urusan agama tak boleh nak masuk campur. Ya, kita kena faham. Baik. Habis. Itu adalah di antara yang kita sebut prasyarat ataupun syarat-syarat yang berkaitan dengan apa ni? Yang berkaitan dengan kerasulan dan kenabi. Baik. Kita balik tengok dalam kitab, iaitulah perkara yang berkaitan dengan sifat-sifat wajib. Iaitulah sifat-sifat yang wajib bagi hak segala rasul itu 3 perkara. Ada para ulama sebut, tapi kita biasa menyebut sebanyak 4. Ada ulama yang tidak meletakkan perkara yang berkaitan dengan fatanah. Ada para ulama tak letak fatanah, kerana setiap Nabi dan Rasul memang fatanah lah. Setiap Nabi dan Rasul Allah Ta'ala tak lantik seorang itu melainkan dia itu bijaksana. Maka bijaksana itu memang dah duduk pada seorang Rasul. Tapi para ulama adalah daripada ulama kita kali ini tidak meletakkan fatanah sebagai suatu kepahaman. Sebab Rasul sebab tidak letak tu pasal apa? Sebab fatanah sedia ada pada seorang Rasul. Kenapa? Sebab kalau kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala sebut apa? Ba'atha fil ummiyina rasul. Allah Ta'ala ni membangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ummi, sebagai rasul yang ummi, sebagai rasul yang buta huruf. Tak boleh baca,
tak boleh menulis. Tak boleh baca, tak boleh menulis. Maka bimbang orang kata Nabi ni tak cerdik. Bimbang orang kata Nabi ni bodoh. Maka sebab itu para ulama tetap juga menambah satu lagi fatana, iaitu bermaksud sebagai maksud yang dikatakan sebagai bijaksana. Walaupun dia tak erti baca, walaupun Nabi ni tak erti tulis, tapi Nabi tetap fatana. Itu mukjizat. Kita tak erti baca, tak erti tulis, bodoh piang. Kata kan piang semua ini bodoh kan? Tak erti baca, tak erti tulis. Tapi Nabi tak erti baca, tak erti tulis, tapi dia fatana. Itu maka para ulama tetap juga menambah satu. Walaupun dalam kitab menyatakan 3 bab. Pertamanya, iaitulah sifat wajib bagi Rasul-Rasul, iaitulah yang pertamanya sedih. Seorang Nabi itu bersifat dengan sifat sedih. Apa dia? Benar. Mana? Benar, yang ini tidak berbohong. Maknanya mustahil bagi Nabi ni apa dia? Mustahil bagi sifat sedih ni al-kadhib, bohong. Nabi ni dia tak bohong. Sifat Nabi-Nabi ni dia tak bohong. Dia tak boleh cakap bohong. Dia tak pernah cakap bohong. Walaupun ada Nabi-Nabi yang bercakap bohong kerana tauriyah ataupun helah. Kita nampak bohong tapi dia helah. Seperti Nabi Allah Ibrahim membuat helah. Ketika mana Namrud bertanya kepada Nabi Allah Ibrahim, "Kamukah yang memenggal kepala Tuhan-Tuhan ini?" Nabi Allah Ibrahim kata apa? Tak. Nabi Ibrahim kata tak. Padahal memang dia buat. Padahal memang dia buat. Tapi Nabi Ibrahim kata tak. Mengapa kamu tidak bertanya kepada Tuhan yang sah? Dia berbohong. Kita nampak bohong, tapi kita tak boleh kata bohong, kata para ulama. Tauriyah ataupun disebut helah dari sudut aqidah. Begitu juga kalau kita tengok Nabi Allah Ibrahim ketika mana dia diajak supaya pergi ke suatu pesta, dia habaq je demam. Dia kata dia sakit. Dia bohong juga. Tapi kita kata tak boleh kata Nabi ni bohong. Sebab kalau orang kata tu Nabi bohong, tu Rasul bohong, Nabi Ibrahim bohong. Dan kita disebut dalam kaedah, dalam bahasa disebut tauriyah, iaitu melakukan helah untuk orang kata apa? Mempertahankan akidah. Seperti ketika mana Nabi membenarkan perbuatan siapa? Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir itu kita tengok dia pun berbohong, tetapi sebenarnya dia melakukan kerana nak menyelamatkan iman dia. Bila mana mak dia pun kena bunuh Sumayyah, pak dia kena bunuh Yasir, datang giliran Ammar nak kena siksa, maka dia surrender. Dia mengaku dia hina Nabi dan sebagainya, kemudian dia dilepas. Terus dia bertemu dengan Nabi. Nabi tanya apa yang ada dalam hati anda? Ya Rasulullah, saya ni terpaksa buat begitu dan sebagainya, tapi sebenarnya saya bohong. Maka Nabi tak cakap, Nabi tak kata apa, maknanya Nabi membenarkan apa yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir. Maka di sana kalau kita nak tengok, nampak macam tipu, tapi sebenarnya helah untuk dari sudut akidah, mempertahankan akidah dan sebagainya. Jadi para Nabi ini kita tak boleh sebut mereka ini bercakap bohong, kerana berbohong ini adalah salah satu daripada ayatul munafiq. Nabi kata thalathatu ayatul munafiq, kan? 3 tanda-tanda munafik. Nabi kata apabila dia berkata-kata, dia berbohong. Bila dia bercakap, dia bohong. Jadi itu tanda munafik. Kalau Rasul ni munafik, kalaulah para nabi ni kita sebut dia tu berbohong, bermakna dia munafik. Takkan nak kata nabi ni munafik. Tak boleh kita kata macam tu.
Jadi sifat yang ada pada seorang Nabi, iaitulah siddiq, iaitulah membenarkan. Yang benar, baik benar dalam perkataannya, baik benar dalam perbuatannya, baik benar dalam segala takrirnya, pengakuannya. Semuanya itu adalah sifat bagi seorang Nabi dan Rasul. Maknanya kalau kita tengok Nabi sendiri, sampai orang iktiraf semua Nabi ni tak pernah cakap pun. Kan Nabi satu hari bila dia jadi Rasul, bila Nabi jadi Rasul, Nabi buat kenduri. Kita dengar tak? Sebab Nabi bila dia dapat tahu, bila dia tahu, dia yakin dia ni dilantik menjadi Rasul akhir zaman, maka orang pertama yang Nabi nak dakwah, Nabi tuju pada siapa? Adik-beradik. Nabi cari adik-beradik dulu. Nabi cari isteri dia, anak-anak dia. Habis isteri dia, anak-anak dia beriman, cari adik-beradik lah. Sanak saudara, Abu Jahal, Abu Lahab, semua ni, Mu'muh Nakan, Ummu Jamil, semua habis main panggil. Abbas bin Abdul Muttalib habis panggil semua. Habis semua main kumpul. Bila Nabi ni nak buat kenduri, Khadijah memberikan harta dia pada Nabi guna. Khadijah ni habis kekayaan dia, bantu dia untuk Nabi. Sampai Khadijah kata, kalau lah tulang belulang aku ni boleh jual, Nabi suruh, Khadijah suruh Nabi jual tulang belulang. Ni jadi isteri begini. Dijual, dapat harga, guna untuk dakwah. Sampai tahun tu Khadijah, padahal dia baru kenal Islam. Kita kenal Islam 40 tahun dah. Kita kenal Islam 50 tahun dah. Bila sebut tentang Islam, nak jihad dengan harta kita, sepupang juga bukan kita pun. Tak jadi. Baik. Panggil semua. Main makan. Panggil makan ni kerana Nabi ni nak habaq kata dia ni adalah utusan Allah. Sebelum Nabi nak habaq ni, nak habaq kata, sebelum Nabi nak habaq kata aku ni Rasul, berimanlah kamu pada Allah, takutlah pada kamu azab Allah. Sebelum Nabi nak cakap itu, Nabi kata apa? Nabi kata, adakah kamu percaya kalau aku katakan kepada kamu di balik bukit ini musuh sedang datang nak memerangi kita? Di balik bukit ni ada musuh sedang bergerak menuju ke tempat kita, nak serang kita, nak perang dengan kita. Adakah kamu percaya? Nabi kata. Adik-beradik tak dengar ni, Bani Abdul Muttalib tak dengar ni, Bani Hashim tak dengar ni, semua percaya kata. Abu Jahal kata apa? Abu Lahab kata apa? Abu Lahab kata, ya Muhammad, kami percaya pada dia Lahab. Kami percaya pada hal dan sebagainya. Tu dia nak. Maknanya nak abang kata, mereka ni cukup mengakui tentang kebenaran Nabi SAW, baik dari sudut percakapan, baik dari sudut perbuatan, baik daripada penyaksian dan sebagainya. Dia percaya. Bila abang kata, no lah aku babak ke hamba, berimanlah kamu pada Allah, Abu Lahab tu bagi. Abu Lahab bagi, dia kata, tabbat ya Muhammad, celaka orang Muhammad. Kamu panggil kami ni nak habaq yang ni je tu. Suruh kami tinggal agama nenek moyang, beriman pada Tuhan kamu. Lepas tu turun, tabbat yada abi lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab. Bangkit bini dia pula. Bini dia pun kata, Ummu Jamil ni bini si Abu Lahab. Bangkit, cover untuk lelaki. Bangkit cover untuk lelaki, sokong untuk lelaki. Kata kat Nabi, wa mra'atuhu hammalatal hatab. Allah Ta'ala kata, bini dia pun. Jadi kita dengar, Nabi-Nabi ni memang sikap dan sifat mereka itu bercakap benar. Yang kedua, sifat wajib bagi segala Rasul itu iaitulah al-amanah.
Iaitulah amanah, artinya kepercayaan, ataupun kita sebut jujur. Amanah, Nabi ini amanah. Setiap perkara yang Nabi sampai, dapat wahyu, Nabi sampaikan. Nabi amanah dalam penyampaiannya. Dan amanah Nabi juga dilihat pada sifatnya. Kalau kita nak tengok, orang ni nak simpan harta orang Mekah. Orang Mekah kalau nak simpan harta mereka ni bagi kat Nabi, suruh dia. Nabi ni masuk bank pun jaga. Bank pun kadang-kadang hilang juga duit. Tak dekat Nabi. Nabi musafir, Nabi simpan kat Nabi. Nak hamba kata orang Mekah terlalu percaya kepada Nabi dari sudut al-amanah, jujurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada kepercayaan. Ini sifat seorang Nabi. Bukan Nabi Muhammad saja, bahkan seluruh para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Cuma saya beri contoh tentang Nabi Muhammad, Nabi kita. Orang percaya sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai barang-barang apa yang berharga bagi kat Nabi, nanti balik pergi berdagang berbulan-bulan, balik macam mana bagi, macam itulah Nabi bagi tadi. Sehingga kan dalam peristiwa hijrah tu Rasul, masa Nabi nak hijrah, dalam masa yang sama Nabi nak hijrah, kat Nabi itu ada barang amanah. Malam tu Jibril bagi tahu keluar hijrah malam tu, kerana 40 pemuda musyrikin Mekah akan tepung rumah Nabi malam ni. 40 nyamuk ni nak kepung rumah Nabi, nak bunuh Nabi malam ni. Jibril main bagi tahu malam ni keluar hijrah. Nak keluar hijrah, pergi cari Abu Bakar. Sebelum nak keluar, Nabi amanahkan kepada Sayyidina Ali tidur di tempat tidur Nabi. Dan yang kedua, Nabi amanahkan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah dengan barang amanah, supaya Nabi bila keluar malam ni, barang amanah ni dibagi balik pada tuannya. Dan tidak ada perkara yang tercicir, melainkan Nabi serah semuanya pada Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali memberikan kepada orang yang Nabi sebut, hak yang ni hak siapa punya, hak yang ni hak siapa punya, hak yang ni hak siapa punya. Barulah Sayyidina Ali pula berhijrah. Sayyidina Ali hijrah selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sana menunjukkan kepada amanahnya Nabi. Yang ketiga, sifat yang wajib, tabligh. Artinya menyampaikan segala barang yang disuruhkan kepada mereka itu, menyampaikan akan dia kepada segala makhluk. Barang tu dia tu, menyampaikan segala barang tu bukan barang amanah manusia. Al-wahyu, iaitu wahyu. Yang nama kata barang tu iaitulah wahyu yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sebut agama, al-Islam. Kalau kita sebut wahyu, Al-Quran. Al-Quran, Allah Ta'ala sampaikan kepada Nabi Al-Quran oleh Jibril AS. Kemudian Nabi menyampaikan kepada manusia. Nabi sampai satu-satu. Iqra, Nabi baca pada Khadijah. Bila mana Khadijah tanya apa yang berlaku, Nabi sebut, aku disuruh baca bagian. Nabi baca. Apa yang sampai, Nabi terima. Ini wahyu. Wahyu yang datang pada Nabi ini semuanya melalui Jibril alaihi salam, kecuali salat. Salat satu-satunya yang tidak melalui Jibril, terus dengan Allah.
terus dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi diajar menghadap Allah, menerima tanggungjawab menunaikan salat. Adapun lain, zakat melalui Jibril, yakni melalui wahyu dan sebagainya, puasa, haji dan segala-galanya melalui Jibril, iaitu melalui Al-Quran yang kita sebut sebagai wahyu yang diberikan, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kena ingat, Al-Quran ni Allah Taala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai wahyu yang mesti diimani, yang mesti kita percayai akan Al-Quranul Karim. Dzalikal kitabu la raiba fi, kata Allah. Demikianlah kitab yang tiada ragu-ragu padanya. Jadi kita ni tak boleh ragu-ragu Al-Quran. Orang ragu-ragu Al-Quran kerana dia ragu-ragu Nabi. Orang Mekah tak percaya Al-Quran itu datang daripada Allah, kerana mereka mendakwa Nabi ni sebagai seorang penyair. Ni syair. Mereka mendakwa Nabi ni syair, walaupun mereka tahu Nabi ni bukan syair. Nabi ni bukan seorang penyair. Nak penyair pun Nabi mengaji pun tidak, Nabi baca pun tidak, Nabi menulis pun tidak. Sudah. Nabi pernah tanya bila dalam perjanjian apa kata? Perjanjian Hudaibiyah kata saya dengan orang Mekah. Perjanjian tu orang Mekah tak terima pasal tulis Muhammad Rasulullah. Tidak. Pasal tulis Muhammad Rasulullah. Maka tak jadi, hantar balik padam Rasulullah, tulis Muhammad saja. Tulis Muhammad. Nak padam Sayyidina Ali, tak mau padam. Tak mau padam tu bukan pasal ikat. Tak mau padam tu tak mau padam, nak menyatakan kerasulan Nabi Muhammad Sayyidina Ali. Akhirnya Nabi nak padam. Bila Nabi nak padam, Nabi cari tak mana orang tulis Muhammad Rasulullah. Nabi. Akhirnya Sayyidina Ali tunjuk, maka Nabi padam. Maknanya menunjukkan kepada Nabi ni, Nabi ni bukan yang kerti menulis dan sebagainya. Bahkan Nabi bila Jibril alaihi salam datang pada Nabi, peluk Nabi dalam Gua Hira, Nabi kata apa? Ma ana biqari'in. Itulah ucapan yang Nabi sebut. Ma ana biqari'in. Aku tak tahu baca. Iqra ma ana biqari'in. Nabi kata. Peluk Jibril alaihi salam, Nabi kata sampai aku ni tak nafas, sampai hampir hujung nafas aku baru dilepaskan. Kata Jibril, Iqra. Nabi jawab, ma ana biqari'in. Aku tak tahu. Aku tak tahu baca. Peluk pula Nabi Jibril. Jibril peluk Nabi sampai Nabi kata hujung nafas aku tak nafas dah. Kemudian disebut Iqra. Nabi kata ma ana biqari'in, aku tak kerti baca. Jadi kita nak kata Al-Quran ni benda perkara yang kita katakan sebagai tulisan tangan Nabi SAW tak? Ia adalah wahyu daripada Allah, dan apa segala wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi disampaikan kepada seluruh manusia. Begitulah juga nabi-nabi yang lain, bila datang wahyu kepada mereka. Nabi Musa datang Taurat, disampaikan Taurat kepada umat Yahudi. Nabi Daud alaihi salam datangnya Zabur, disampaikan kepada kaumnya. Nabi Isa datang padanya Injil, disampaikan kepada kaumnya. Nabi-nabi yang terima suhuf disampaikan kepada kaumnya. Nabi Ibrahim dapat suhuf. Nabi Idris dapat suhuf. Yang tak dinama kitab dia suhuf. Diberi disampaikan kepada kaum mereka, bangsa mereka, menunjukkan sifat tabligh, menyampaikan. Maknanya tidak ada kita katakan nabi-nabi sembunyi, boleh tak? Tak boleh. Jadi
Jadi kita ni untuk reka-reka benda-benda yang baru dalam agama tu, sebab Nabi kata bid'ah kan, benda-benda baru. Benda-benda baru ni macam mana ni? Orang perempuan nak jadi tu imam. Orang perempuan nak jadi tu imam. Benda ni Nabi tak ada hajar. Tapi bila dia kata aku nak jadi tu imam juga menunjukkan bahawa dia telah menyatakan bahawa Nabi ni tak menyampaikan sesuatu perkara yang hak, yang sempurna. Padahal Nabi tak penuh ajar pun. Kalaulah Nabi ajar, sudah semestinya para isteri Nabi, Ummahatul Mukminin, itulah paling layak jadi tu imam. Tapi ada isteri Nabi di tu imam. Tetap Nabi wafat, yang jadi tu imam ayah dalam masjid Nabi itu adalah di kalangan para sahabat Abu Bakar dan sebagainya. Ada kalau nak ikut yang paling rapat, baik suruh Aisyah jadi imam. Aisyah ni bila Nabi wafat jadi alim. Aisyah ni alim, walaupun umur dia belasan tahun ketika kewafatan Rasulullah. Alim dia, alim sungguh. Alim. Abu Bakar jadi khalifah, ada masalah, Nabi tanya Abu Bakar ada masalah tentang kewanitaan, fiqh wanita, maka Nabi akan ditanya Aisyah, alim Aisyah. Tapi tak benar disuruh ini tu imam. Kita bawa benda-benda baru, maka dia boleh membawa kepada penafian terhadap tabligh, iaitu penafian terhadap sifat menyampaikan. Kerana para nabi, para rasul, mereka tidak akan menyembunyikan walau sedikit cuma wahyu yang datang daripada Allah. Mereka tak akan sampaikan. Mereka akan sampaikan kepada sekalian manusia ataupun kepada sekalian makhluk. Dan yang keempat, kalau kita ni tak adalah yang keempat yang disebut di situlah, iaitulah Fatanah ni maksudnya bijaksana. Bijaksana Nabi SAW dalam semua perkara, baik dalam sudut ibadah, baik sudut akidah. Bila orang tanya Nabi tentang akidah, Nabi jawab begini. Bila Nabi ditanya tentang ibadah, Nabi jawab begini. Dan orang tanya Nabi tentang kehidupan duniawi, maka Nabi jawab begini. Makna yang menunjukkan kepada kebijaksanaan Rasulullah SAW. Dalam urusan Mekah, Nabi dapat menyelesaikan masalah besar. Kan, masalah nak letak Hajarul Aswad. Kan, Nabi menyelesaikan dengan penuh bijaksana. Nabi menyelesaikan masalah perjanjian. Seperti kalau kita tengok berlaku perjanjian dengan orang awal Madinah, dengan orang-orang awal Madinah, 12 orang dalam bai'ah yang kita sebut bai'ah Aqabah. Sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, dalam peristiwa Madinah, Nabi menunjukkan kebijaksanaan, memberi isyarat kepada sahabat macam mana nak hijrah Madinah. Takut orang tahu. Dalam zaman Makkah 13 tahun Nabi berdakwah di Madinah. Di Makkah 13 tahun Nabi berdakwah di Makkah 13 tahun. Dia memerlukan kepada kebijaksanaan. Semuanya ini menunjukkan kepada kebijaksanaan Rasulullah SAW. Dan begitulah kalau kita tengok para nabi-nabi yang lain juga mempunyai kebijaksanaan mereka yang tersendiri. Kalau kita tengok Nabi Allah Yusuf AS mempunyai kebijaksanaan. Dia nak bagi sedar abang-abang dia, saudara-saudara dia, mempunyai kebijaksanaan yang lain. Kebijaksanaan ini adalah kebijaksanaan yang menyeluruh. Kita bijaksana dalam sesuatu perkara. Nabi ini bijaksana. Para nabi alaihi wassalatu wassalam, para rasul alaihi wassalatu wassalam, bijaksananya tiada terhingga. Bijaksananya. Bijaksana. Bijak sampai balik sana. Kita balik sini tidak lagi. Bijaksana. Itu adalah di antara sifat-sifat wajib atau sifat-sifat wajib bagi Rasul alaihi wassalatu wassalam. Maknanya semua para nabi Rasul itu macam tu. Yang wajib kita beriman pada Nabi, Rasul,
banyak. Dikatakan Rasul saja 313. Rasul saja 313. Banyak tu. Tapi yang wajib kita imani, percayai dan disebut ulang di dalam Al-Quran 25. Kita tahulah Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Harun, Musa, sampai 25 Nabi itu. Kena tahu lah. Mengimani, bila orang kata pada kita Nabi Musa tu Rasul, maka kita kena imani. Kena imani. Maknanya iman kepada Rasul seperti Nabi Musa bukanlah macam kita imani kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni kena ikut semua. Apa yang Allah Ta'ala turun pada Nabi, apa yang Nabi buat dan sebagainya, semua kita kena ikut. Itu maksud mengimani Nabi SAW. Adapun mengimani Nabi dan Rasul-Rasul yang lain, taklah macam tu. Nak pergi cari Taurat, nak baca, dia nak cari Taurat. Nak baca Zabur, nak baca, dia nak cari Zabur. Ada. Cukuplah kita mempercayai dan meyakini bahawa Nabi-Nabi ini diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. La nufarriqu baina ahadin min rusul. Itu kita baca baru. Umur apa? La nufarriqu baina ahadin min rusul. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusul. Tiap-tiap rasul itu tak boleh beda-beda. Semua kita kena imani. Cumanya imani rasul-rasul ini bukanlah sampai kita ni nak kena cari baca kitab sebut dan yang pernah diutus dalam. Dia tak macam Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni kita kena imani segalanya, kena ikut, kena taat, kena patuh segalanya. Sunnah dia kena buat, kena ikut, kena taat dan sebagainya. Dan nabi-nabi yang lain tidak cukuplah kita tahu bahawa nabi ni bagian-bagian. Macam Nabi Musa. Dalam Quran banyak cerita Nabi Musa. Kan? Dalam Quran ni banyak cerita Nabi Musa, banyak cerita Nabi Isa, banyak cerita Nabi Adam. Adam pun banyak juga cerita. Nabi Adam ni cerita tentang awal kejadian saja. Tentang kehidupan dia di muka dunia ni tak banyak. Nabi Isa banyak cerita dalam Quran. Nabi Musa banyak cerita dalam Quran. Jadi sebab tu kita ni bila sebut Nabi Musa ni kita tahu cerita dia banyak sikit. Banding kalau kita sebut Nabi Ilyas. Nabi Ilyas ni Rasul. Duduk dalam Quran disebut nama dia dalam Al-Quran Nabi Ilyas. Tapi kita tak tahu dah cerita Nabi Ilyas. Kita tak tahu tu. Agak tanya saya tak tahu. Pergi cari kisah dia, kan? Ada lah kisah dia ni kita boleh ambil pengajaran, tapi kita tak tahu secara panjang lebar. Tapi tentang Nabi Musa saja kita tahu dengan panjang lebar. Itu beza kita iman ni. Ada para ulama sebut Rasul ni kena tahu juga nama dia. Nabi Muhammad ni. Nabi-nabi lain cukuplah kita kenal Nabi Harun, sebut Harun cukuplah. Nabi Musa kita tahu dah Nabi Musa. Kita sebut Nabi Ibrahim, kita tahu Nabi Ibrahim. Tak tahu bin tu pun tak jadi gagal dari sudut iman. Tapi kalau sebut Nabi Nabi apa ni, dan sebut Nabi Muhammad tak tahu. Muhammad bin apa? Muhammad bin Bom tak tahu. Muhammad bin Bom tak tahu. Bagilah tahu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Hidup tak tahu dah. Muhammad bin Nabi Qasim. Ni Nabi mana ni? Tidak kan? Nabi mana? Ni tengok jawapan budak-budak sekolah kan? Bapu dia jawab soalan kan? Nabi Muhammad, Nabi Pak Muhammad bin Nabi Qasim lah, Muhammad bin Musman lah. Oh, itu suka mak dia ni dia nak jawab kan? Muhammad bin Abdullah kan? Tidak jauh. Kena tahu juga dalam Quran ni banyak. Dalam kitab ni saya ada lah bawa kan.
macam-macam tentang kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang akhlak dia kan, Muhammad kan, bapa saudara dia siapa dia, mak dia siapa dia, macam Nabi Muhammad kita beriman kepada Nabi Muhammad itu kan. Ayah dia nama Abdullah bin Abdul Muttalib, nama datuk dia Abdul Muttalib bin Hashim, nama mak dia Aminah binti Wahab, nama bapa saudara dia Al-Harith, Zubair, Juhadirah, Muqayyam, Abu Lahab, Abbas, Hamzah, Abu Talib, nama mak saudara dia Safiyah, Ummu Halim, Baidah, Atiqah, Umaymah, Abu Barra. Nabi lahir di tahun Gajah 12 Rabiul Awal. Hari Isnin Nabi lahir. Apa nama, Nabi lahir di mana ni? Nabi lahir di perkampungan Bani Hashim. Maknanya Nabi lahir di Mekah. Maknanya Nabi ni orang Mekah. Nabi bukan orang Madinah. Walaupun Nabi duduk Madinah, tapi Nabi bukan orang Madinah. Nabi orang Mekah. Walaupun Nabi dah duduk lama di Mekah, tapi Nabi tanam di Madinah. Gelaran Nabi, orang panggil Nabi dengan Al-Amin ataupun dengan Al-Qasim. Nabi ni ada 7 orang anak. Nabi ada 7 orang anak, 4 lelaki, 4 perempuan, 3 laki-laki. Hak laki-laki mati masa kecil, tak ada yang laki-laki yang besar. Tapi anak Nabi 4 orang, hak perempuan semua sampai besar. Ummu Kalsum, Ruqayyah, Zainab, Fatimah, semua sampai besar, kahwin. Tapi mati, semua mati awal. Semua anak perempuan Nabi walaupun besar, semua mati awal. Fatimah pun mati awal. 6 bulan selepas Nabi wafat, matilah Fatimah. Anak-anak Nabi ni semua mati awal dan sebagainya. Isteri-isteri Nabi Khadijah, Aisyah, Saudah, Hafsah binti Umar, anak pada Sayyidina Umar. Zainab binti Khuzaimah yang berwalikan Allah. Nabi kahwin dengan Zainab, berwalikan dengan Allah. Ummu Salamah. Kemudian Ummu Habibah. Ummu Habibah ni Yahudi, bangsa Yahudi. Nabi kahwin dengan Ummu Habibah. Juwairiyah binti Haris, Maimunah binti Haris, Sofiyah binti Huyai, Zainab binti Jahsy. Ini di antara isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni kenal Nabi, cinta Nabi sampai tahun. Cinta Nabi. Itu sebab kalau kita tengok dalam qasidah selawat orang dulu qasidah bagai kadang-kadang isi qasidah bukan sebut apa pun, sebut tentang adik-adik Nabi, sebut tentang kisah Nabi, sebut tentang akhlak dan sifat Nabi. Bukan ada apa pun yang sampai orang kata syirik dan sebagainya. Kita cuma dia berlagu. Dia berlagu dengan qasidah. Kalau kita tengok balik, baiklah disebut adik-adik Nabi, sebut orang sebut akhlak Nabi dan sebagainya. Ini di antara perkara yang kita boleh ambil perhatian. Maknanya beriman pada Nabi Muhammad ada waktu lah. Nak kasih pada Nabi kita ada waktu. Taklah macam Nabi-Nabi yang lain. Untuk kita nak faham, kita kaji pula macam nak pergi cari ni. Nabi kita nak faham pun tak faham-faham lagi. Ini di antara maksud yang dikatakan beriman kepada kerasulan ataupun kenabian. Jadi kita rasa dapat katakan dulu. InsyaAllah kita akan bicara nanti bulan datang perkara yang berkaitan dengan sifat mustahil. Mana sifat mustahil itu lawan pada sifat wajib. Dan beberapa perkara yang kita akan bicara nanti tentang membenarkan apakah yang dimaksudkan yang saya sebut tadi, mengisbatkan kerasulan, yakni mensabitkan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan bicara. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Ya, Islam liberal dengan Islam plural. Kalau Islam pluralism, iaitulah Islam yang
yang kita katakan dia menyamakan, maknanya plural ni maknanya dia menyamakan semua agama tu sama saja. Kan? Semua agama tu sama. Yang jadi banyak agama ni pasal apa? Mereka memahami bahawa jalan itu berbeza dan menuju Allah. Mungkin dengan cara Islam, mungkin dengan cara Hindu, mungkin dengan cara Buddha, mungkin dengan cara agama-agama lain. Jalan agama ni sama. Kerana mereka kata semua agama mengajak kepada kebaikan. Maka dengan semua jalan, semua agama membawa kepada kebaikan, maka mereka mendakwa bahawa semua agama sama, cuma jalan sahaja berbeza nak menuju Allah. Tapi semuanya nak tuju Allah. Mereka faham itu. Maka kita tak boleh faham itu Islam. Allah Ta'ala kata inna dina indallah. Sungguhnya di sisi Allah Ta'ala Islam. Kalaulah sama, jadi tak jadi masalah lah duk ngaji buat penat-penat akidah ni. Penat ngaji akidah ni apa orang tak faham. Tok guru mengajar dengan Allah Ta'ala tu ada, jawab lawannya tiada, maka hendaklah yakin bahawa Allah Ta'ala tu ada. Jangan kata lain kali orang tanya ada ke tak ada benarnya. Penat ngaji tauhid, tetap bicara takluk berbagai lagi perintah tu. Jadi kalau kita kata sama, apa gunanya adanya wahyu dan sebagainya, putusan dan sebagainya. Pakai ayat Allah diri semua jalan agama nak buat. Jadi tertolak. Jadi kita tak boleh faham itu. No? Wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam sebagai agamanya, falan yuqbal minhu, maka Allah Ta'ala tak terima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat dia termasuk pada orang-orang yang rugi. Adapun Islam liberal terlampau tasawuf. Islam liberal iaitulah Islam yang nak jadikan Islam ini sebagai tolak ansur yang melampau. Tolak ansur yang melampau maknanya jangan ekstrim dan sebagainya. Bukan masalah ekstrim. Sebab orang nampak kalau duduk masjid tak keluar-keluar daripada maghrib sampai isyak, ni ekstrim ni. Jangan kerahkan. Jadi nak kena slow dan sebagainya. Bila habaq kata hudu ni, keras sangat ni, kita tak salah hudu-hudu dan sebagainya ni. Benda ni benda syarak. Benda syarak. Jadi duk bawa benda-benda macam ni. Antaranya dalam liberal ni kan nak bawa orang kata apa? Kesama rataan. Ini di antara perkara yang kena ingat. Macam sistem Islam. Memang selalu sebut. Saya sebelum datang mengajar kuliah di sini, tempat ni dulu saya pernah sebut tentang sistem Islam. Masa banyak perkara yang mereka pertikai, perkara yang berkaitan dengan sosial wanita. Tak boleh paksa dulu mereka suka tak suka pihak agama duk bicara sangat tentang orang perempuan ni tak pakai tudung. Tak duduk orang tu hak. Ni hak orang, ni hak orang kata apa? Hak asasi manusia. Ini betul. Dan nak sama orang. Ni hak yang terbaru ni. Apa nama masalah orang kata apa nama ni? Gender ni. Dia kata kita ni kan apa nama? Hak yang nak jadi maknya hak orang lelaki nak pakai macam perempuan ni, itu tak boleh kacau. Kita tak boleh kacau mereka ni. Mereka pun manusia juga. Biarlah kat mereka nak tukar jantina, nak pakai pakaian serupa orang perempuan. Tak dengan dulu kita kalau nampak orang pakai pakaian orang perempuan, kita nampak jijik. Tapi lah ni bila dah lulus pula sudah. Tapi dengan kata Majlis Agama Islam Negeri Sembilan nak cabar, nak merayu balik kan, nak merayu supaya tarik balik tentang perkara itu. Sebab
Sebab perkara itu perkara yang kita bimbang. Orang faham Islam begitu. Liberal ni wujud kurun 16. Kurun 16. Liberal ni sebenarnya ideologi yang dibawa oleh orang-orang di kalangan ahli politik, ahli perniagaan, ahli-ahli sosial, yang mana mereka ni berdepan bertembung dengan orang agamawan dari kalangan orang-orang Kristian. Kerana pada masa itu orang-orang rahib dan sebagainya memberi kekangan kepada mereka. Akhirnya mereka ni lawan orang agamawan, membawa pahaman dan ideologi liberal. Ideologi liberal ni maknanya orang agamawan jangan duk kacau urusan kami tentang urusan politik, tentang urusan perniagaan dan sebagainya, jangan duk kacau. Maka terbisa, maka berjaya. Masyarakat pada zaman itu berjaya. Maka bawa ideologi ini pada zaman menjajah dunia Islam. Bila orang-orang ini mai ke dunia Islam, masuk ke dalam dunia Islam, menjajah dunia Islam, maka mereka bawa ideologi ini. Agama candu lah, agama ni bawa penyekat manusia, apa ni jangan duk ni jadi macam tu. Maka pada zaman penjajahan, orang-orang Eropah masuk dalam dunia Islam, Arab, sampailah ke tanah Melayu, sampailah kepada Indonesia, bawa penjajahan ni bukan berjajah saja, bawa ideologi ni sampai jadi terpengaruh dunia Islam. Maka sampai sekarang orang terpengaruh. Jadi kita kena ingat Islam dia bukan macam tu. Ada perkara yang kita boleh tasamuh, yang kita boleh memberi hak sama, atau ada masalah yang kita tak boleh, kita kena bertegas. Contoh sistem Islam nak bertegas tentang masalah faraid. Faraid dalam Quran. Faraid di dalam Quran. Dia pun nak lawan faraid ni. Pasal apa orang perempuan dapat satu, orang lelaki dapat dua? Tak boleh, kena sama aja. Nak bertegas. Kalau tak mau faraid, buatlah lain pada faraid. Kita ada, orang kata apa nama, ada alternatif. Tak mau buat faraid, buat hibah. Tapi kalau mana buat faraid, itu perkara yang lebih baik berdasarkan Al-Quran. Allah Ta'ala beri tunjuk pada kita. Jadi perkara ni janganlah kita sampai terpengaruh dan sebagainya. Kita rasa kita bimbang suatu hari nanti, bila kita membiarkan perkara tersebut berleluasa dalam masyarakat kita. Lah ni pun memang kita nak tengok serabut. Dalam keadaan yang begini kita bimbang. Mungkin kita terlepas zaman kita pada kita akhir. Kita duduk di ujung-ujung. Kita bimbang. Bila kita pergi mati meninggal, mungkin kita lepas kita. Takkan kita tak bimbang zuriat yang kita tinggal. Anak kita macam mana, yang masih lagi menongkah kehidupan dia, cucu kita macam mana yang tengah membesar. Maka kita bimbang macam mana dunia Islam generasi mereka. Adakah rosak ataupun teguh mempertahankan akidah yang sebenar. Dia kena jaga benar-benar. Kita lawan dan tegak. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'matan wa karamatan mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma la jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma ta'alina bab kulli khairin kama fatahta li awliyaika wa awliyaika 'ala al-malak as-salihin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.